Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini alhamdulillah kita diawasi, ditengok, diperhatikan. Ada orang-orang yang bila berniaga, bila dia ingin membeli, bila dia ingin membeli beras, ingin membeli jagung, ingin membeli tepung, mata dia tajam menengok sukatan timbangan. Kalau menengok Quran tak nampak, tapi menengok sukatan tampak. Ini elok juga mata macam ini. Kenapa? Karena ini menjaga peniaga supaya dia takut curang dan dia pun tidak menzolimi orang. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman, orang yang zalim, atau mazluman, atau orang yang dizalimi. Sahabat mendengar hadis ini berpikir, tolong saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi? Kalau yang dizalimi kami boleh tolong ya Rasulullah. Ada orang teraniaya kami tolong. Tapi orang yang menzalimi, bagaimana menolong orang yang menzalimi? Kata Nabi, bila kau tengok ada orang yang zalim, tahan tangannya. Kalau nampak ada orang yang curang, orang yang tipu, orang yang dusta, orang yang bohong, tahan tangannya. Biasa kalau membeli ikan, maka kita tengok insang ikan, ditengok, oh masih merah, berarti ikan ini belum busuk lagi. Nah sekarang banyak orang dia ambil darah dari jiran dia yang berjual kambing, berjual daging, dia ambil darah kambing, dia letakkan di insang ikan. Maka bila pedagang, penjual, peniaga membeli, ditanya, baru ke ikan kamu? Dia tak nak jawab, dia hanya katakan, tengoklah insang dia, tetap ada darah. Maka tipu, bohong, dusta, dunia tak dapat, akhirat pun melayang, hanya kerana yang kecil saja. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang dusta, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang yang didapatkan daripada dusta, bohong, tipu dibawa ke rumah, dibelikan untuk makanan anak, istri, diberikan untuk keluarga, maka yang kita berikan adalah barang-barang yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah, min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Bersedekah untuk masjid, tapi dari barang yang haram. Apa kata Allah? Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nanti bila kita mati menghadap Allah, kita akan ditanya. Encik, puan, tuan, hadirin hadirat semua hafaz ayatnya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kerusi dah datang, itu maknanya saya dah tazkirah setengah jam. Kalau air datang, itu 15 menit. Kalau kerusi datang, 30 menit. Maknanya Ustaz Somad, kalau nak minum, minumlah. Kalau segan minum, tegak duduk. Itu maksud. Yang boleh diambil, yang boleh diingat, insyaAllah. Tadi selama 1 jam Ustaz Somad, banyak yang Ustaz sampaikan saya tak boleh ingat. Jangankan puan-tuan yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat. Jadi jangan sangka semua yang saya sampaikan ini saya ingat. Tapi alhamdulillah, Allah tolong kita. Allah ciptakan ada manusia. Manusia ini membuat alat sehingga apa yang saya sampaikan ini direkodkan dan nanti akan diupload. Boleh ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kami susah kami nak tengok tazkirah Ustaz Somad banyak betul. Ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Sarawak, ada yang di Sabah, ada yang di Semenanjung, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa. Ini tazkirah ni yang mana? Kalau nampak nanti ada tempat niaga, itu di Beaufort. Nah, mudah saja mengingatnya. Kalau nanti nampak di tempat tazkirah itu nampak ada khas, ini adalah Ustaz Abdul Somad semasa berada di Beaufort, dan ini menjadi ingatan yang luar biasa buat saya dan buat datuk-datuk, datin-datin, adun-adun, buat kita semua insyaallah. Ini karena kemuliaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kamu berniaga? Saya berniaga hanya nak cari makan saja, Ustaz Abdul Somad. Baik, tak salah. Tapi berniaga mesti lebih dari setakat makan. Kenapa?
Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah benakan untuknya satu tempat di surga. Kalau kita hanya membina rumah kita saja, rumah anak kita baik, tapi yang paling elok adalah membina masjid. Jadi kenapa orang Islam berniaga? Karena dia ingin membina masjid. Peniaga-peniaga yang muda-muda, yang belia-belia, maka rezekinya berlimpah, nanti benakan masjid. Saya dah bina masjid Ustaz Abdul Somad, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Taqwa, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Tijarah. Masjid apa lagi nak saya buat? Benakan satu lagi masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Untuk mengenang Abdul Somad. Nah, baik, apa salahnya? Saya berjumpa dengan seorang peniaga, jamaah kita juga. Umur dia sudah 85 tahun. Jadi saya tanya, Tuan Haji, apa yang membuat Tuan Haji panjang umur, sehat badan? Ini sudah takdir Allah SWT, Pak Ustaz. Ada amalan-amalan khas kah? Amalan saya berniaga, dan alhamdulillah sampai sekarang masjidnya tak saya selesaikan Ustaz Somad. Nah, macam mana Tuan Haji boleh macam itu? Jadi bila satu masjid ni dah nak selesai, dah finishing, nak selesai, dia bina satu masjid lagi. Jadi masjid tu tak selesai. Jadi saya setiap tempat saya ni suka bertanya apa amalan-amalan orang. Di satu kota saya jumpa lagi dengan seseorang, umur dia lebih 80 tahun. Lalu saya tanya, apa amalan Tuan Haji? Saya berniaga Ustaz. Berniaga itu kita tetap bersemangat. Apa yang kita nak buat esok, berapa untung, berapa rugi, tapi yang dikejar bukan dunia. Tolong Ustaz Somad doakan saya, sebelum saya mati, saya boleh membina 99 masjid. Rupanya dia dah bangun masjid 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya, apa beza kita yang percaya kepada Allah dengan orang yang tak percaya kepada Allah, tak percaya dengan akhirat? Dia berniaga, kita berniaga. Bezanya dia berniaga untuk dunia, sedangkan kita orang Islam berniaga kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah perbezaan kita, walaupun nampak zahirnya sama. Setengah orang mengatakan, apa yang awak cari lagi? Sudah ada anak, sudah ada istri, sudah ada rumah, sudah ada kereta. Janganlah tamak, janganlah kita ini terlalu mengejar dunia. Sebenarnya yang kita kejar bukan dunia. Kita nak bagi tolong anak yatim, kita nak tolong fakir miskin. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menolong anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini nanti di surga. Wa asyara bi isba'ihi, Nabi menunjukkan dua jarinya. As-sababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan antara keduanya. Beginilah aku dengan orang yang menolong anak yatim, dekatnya di surga. Siapa yang boleh menolong anak yatim? Peniaga-peniaga yang banyak rezeki, menolong anak yatim, menolong janda-janda yang tua saja. Ini perlu saya jelaskan, kalau tidak nanti jamaah. Puan-puan jangan khawatir, saya dah sampaikan yang terbaik semuanya. Maknanya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW berniaga. Ada satu surat bercerita tentang perniagaan orang Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita was-shaib. Syita musim sejuk, shaib musim panas. Sebab di Arab ada 4 musim. Musim sejuk syita, musim panas shaib, musim bunga rabi, maka ada rabiul awal, ada rabiul akhir. Musim gugur kharif. Kalau sudah musim gugur, semua daun-daun pokok kayu gugur semua. Kalau sudah musim bunga rabi, bunga-bunga tumbuh, bunga-bunga tumbuh. Maka bila saya belajar di Kaherah dulu, ditanya dengan orang Mesir, kami di Arab ni ada 4 musim, kata dia. Musim syita, musim shaib, musim rabi, musim kharif. Kamu di tempat kamu berapa musim? Kata saya, tempat saya banyak musim. Ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim bertanam padi, musim panas, musim jerebu. Ada banyak-banyak musim. Ada musim angin topan puting beliung, macam-macam musim. Nah, bila musim rihlatasy syita, musim sejuk, mereka pergi ke bawah.
Bila kita tengok map, Google Map, nanti boleh buka, tengok di map, ini Makkah, di atas Makkah ni Madinah, di atas Madinah ni Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara: Jordan, Suriah, Dimash, Lebanon, dan Palestin. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestin. Ini kalau musim sejuk mereka tak sanggup naik ke atas. Musim sejuk di atas ini turun salji, beku, tak tahan orang Arab, maka dia turun ke bawah. Musim sejuk dia ke bawah, bawah ini panas. Yaman ini panas betul, maka pada musim panas mereka naik ke atas kerana panasnya tak melampau. Musim sejuk mereka turun ke bawah kerana di Yaman tidak ada salji. Itulah mengapa dalam Quran disebutkan mereka dari Makkah turun ke bawah dan turun ke atas. Bila dia turun ke atas, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita ke Yaman, was-shaib ke Syam. 6 bulan ke Yaman, 6 bulan ke Syam. Nanti bila musim haji dia berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, berkumpul, berniaga. Maka musim haji mereka membawa dagangan. Orang yang dari Yaman membawa perniagaan, orang yang dari Syam membawa perniagaan, berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Maka Makkah adalah tempat perniagaan yang paling besar di dunia. Ketika Islam datang, mereka takut berniaga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Takut nak bawa perniagaan. Mereka pun datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dulu sebelum Islam kami bila haji ini berniaga. Sekarang dah Islam, bolehkan kami berniaga lagi? Apakah kami dibolehkan berniaga? Turunlah ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, kamu boleh berniaga. Itulah kenapa bila musim haji kita tengok orang banyak berniaga di kota Makkah, di kota Madinah. Maka ketika selepas melontar Jumrah Aqabah, dulu bila saya berangkat haji, itu orang-orang daripada jajahan Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, itu membawa barang-barang perniagaan. Ada kulit kambing, ada kulit rusa, ada banyak-banyak barang mereka berniaga. Sulam-sulaman, kain-kain yang cantik-cantik, elok-elok. Kenapa? Kerana perniagaan sesungguhnya ada dalam ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya setakat melontar jumrah, tapi juga melontar rial. Itulah maka banyak selepas tawaf wada itu menangis, menetes air mata. Ada yang habis dosa, ada juga yang habis duit. Allah Subhanahu wa taala membuat ibadah. Maka kalau kita pergi umrah itu ke masjid sekali. Ini hotel, ini Masjidil Haram. Orang yang pergi umrah ke hotel sekali, ke tempat niaga 2 kali. Sebab dari hotel ke masjid ada tempat niaga, pergi ke hotel singgah sekejap, balik pun singgah sekejap. Disangka kawan lama iktikaf, rupanya lama menengok tempat celak.